Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Nur Zayati Cik Muhammad Nasir. Saya Fatinur Alia binti Makzawi, nombor metrik 261995, mengambil subjek SSWA 3313, Kemahiran Kerja Sosial dalam Pusat Pemulihan. Dalam video ini saya akan mempersembahkan video tugasan yang kedua, iaitu jenayah dalam kalangan wanita daripada perspektif teori feminisme. Okey, jenayah merupakan salah laku yang dilakukan oleh individu yang menyalahi undang-undang dan peraturan negara. Jenayah ini juga berlaku kepada individu tidak mengira umur, bangsa, agama dan negara. Jenayah juga akan didenda ataupun mendapat hukuman yang setimpal mengikut peraturan yang telah ada di sesepuh negara. Okey, seterusnya ialah jenayah juga berlaku dalam kalangan wanita sebagai pelaku jenayah dan bukan sahaja daripada golongan lelaki. Okey, seterusnya ialah teori feminisme. Teori feminisme ialah teori merupakan satu penyataan ataupun cerangan yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Hal ini juga berkait dengan teori feminisme yang merupakan penyataan yang berkaitan dengan wanita, ketidaksamaan ketidaksamaan jantina dan juga ketidakadilan gender antara golongan wanita dan juga golongan lelaki. Teori feminisme ini berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud femina ataupun perempuan. Istilah ini digunakan pada tahun 1890-an untuk memperjuangkan persamaan hak wanita seperti yang diperolehi oleh golongan lelaki. Di samping itu, teori ini juga menggerakkan pergerakan golongan wanita untuk memperjuangkan hak mereka seperti golongan lelaki. Okey, teori feminisme ini terdapat 3 jenis, iaitu feminisme liberal, feminisme radikal dan juga feminisme sosialis. Okey, feminisme liberal ini berdasarkan pada anggapan bahawa tidak ada perbezaan asas sifat dan sifat antara lelaki dan juga wanita. Dalam definisi ini juga ketidaksamaan ini berlaku disebabkan oleh perbezaan motivasi dan juga peluang. Okay, yang keduanya ialah feminisme radikal. Okay, berdasarkan pada anggapan bahawa terdapat perbezaan antara sifat lelaki dan juga wanita. Okay, yang ketiganya ialah feminisme sosialis. Feminisme sosialis ini mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan Marxism dan berdasarkan anggapan bahawa sifat manusia iaitu lelaki dan wanita ini dapat dilihat daripada keperluan fizikal dan juga sosial. Feminisme sosialis ini juga percaya bahawa ketaksamaan adalah berpunca daripada patriarki dan juga klasikisme. Okey, seterusnya kita akan melihat jenayah dalam kalangan wanita daripada perspektif teori feminisme. Okey, jenayah dalam kalangan wanita ini juga dapat dilihat dan dikaitkan dengan teori feminisme. Hal ini dikatakan demikian kerana teori feminisme ini berkaitan dengan wanita, iaitu tentang keadilan bagi wanita, persamaan dan juga diskriminasi dalam golongan wanita antara lelaki dan antara lelaki. Keadilan yang sama antara golongan itu ialah permintaan yang dituntut oleh golongan wanita. Selain itu, feminisme adalah kesedaran mengenai penindasan dan eksploitasi terhadap golongan wanita yang berlaku dalam keluarga, di tempat kerja dan juga dalam kalangan masyarakat. Okay, kita sedia maklum bahawa kita sering melihat pada zaman dahulu hanya golongan lelaki sahaja yang terlibat dalam jenayah. Tetapi pada zaman sekarang, wanita juga banyak terlibat dalam keadaan jenayah. Okey, kita dapat melihat sebagai contohnya kita dapat melihat di negara India, kebanyakan wanita yang terlibat dalam jenayah ini mereka ingin mempertahankan diri mereka daripada keganasan, seperti contoh keganasan rumah tangga, daripada perbuatan seks ataupun daripada perculikan. Okey, kita dapat melihat sebagai contohnya wanita tersebut ingin mempertahankan diri daripada diculik dan secara tidak sengaja membunuh penculik tersebut dan dia diambil kira sebagai seorang pelaku jenayah. Disebabkan itulah teori feminisme ini untuk membela golongan wanita seperti ini, kerana apabila terdapatnya perbezaan ekonomi terhadap golongan lelaki dan wanita, wanita ini tiada pekerjaan untuk dibuat untuk mencari wang dan mereka menjadi hamba ataupun menjadi orang bawahan golongan lelaki seperti hamba seks dan juga sebagainya. Daripada situ itulah kita dapat melihat jenayah dalam kalangan wanita ini semakin meluas di semua negara.
Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang implikasi kepada pendidikan kerja sosial dan praktis kerja sosial berkaitan dengan jenayah dalam kalangan wanita daripada perspektif teori feminisme. Okey, feminisme dan juga kerja sosial. Pekerja sosial juga menggunakan prinsip feminisme dalam praktik kerja sosial. Okey, pekerja sosial ni berusaha untuk mewujudkan persamaan ini dengan menghubungkan secara peribadi dan juga politik dalam pengalaman wanita. Hal ini bermaksud pekerja sosial juga menyokong perjuangan hak-hak wanita ini supaya wanita ini dapat kesamaan seperti golongan lelaki daripada segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat juga perbezaan antara feminisme dan juga kerja sosial. Okey, pekerja sosial ini lebih cenderung untuk memberi tumpuan dalam intervensi untuk klien yang mendorong mereka untuk mengubah diri agar menjadi lebih baik dan menyesuaikan diri dengan situasi. Manakala pendekatan feminisme juga manakala pendekatan feminisme ini akan mengutamakan untuk individu itu mengubah keadaan ataupun struktur individu dan bukannya mengubah individu. Okey, seterusnya ialah kepentingan feminisme dalam kerja sosial. Okey, pekerja sosial feminisme sangat dipengaruhi oleh gerakan wanita yang menganggap bahawa budaya sebagai budaya patriarki dan juga kekurangan yang sama antara untuk golongan wanita ini apabila wujudnya patriarki ini, golongan wanita sepertinya ditindas dan dieksploitasi oleh golongan lelaki. Oleh itu, feminisme ini sangat penting dalam kerja sosial untuk membantu wanita memperjuangkan hak-hak mereka seperti sama seperti golongan lelaki. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah amalan ataupun dan strategi intervensi yang digunakan dalam teori feminisme. Okey, intervensi ini mengikut perspektif feminisme iaitu yang tiga feminisme itu liberal, radikal dan juga sosialis. Okey, kaedah intervensi perspektif feminisme liberal ini mencadangkan bahawa semasa mengenal pasti masalah dan menilai klien, feminisme liberal akan memfokuskan kepada 4 kategori iaitu defisit individu, menyekat struktur peluang, kekurangan individu, ketersediaan sosial dan juga sokongan institusi. Seterusnya ialah feminisme radikal. Feminisme radikal ini mencadangkan agar memfokuskan kepada masalah dan penindasan yang diciptakan oleh pandangan patriarki dalam hubungan sosial dan juga struktur institusi serta kesan masalah dan penindasan ini terhadap kepribadian dan juga pertumbuhan klien. Okey, seterusnya dalam mengenal mesti masalah, feminisme sosialis akan menangani kesan sekiranya proses institusi dan sistem kepercayaan yang diciptakan oleh patriarki dan juga klasikisme telah wujud dalam kalangan wanita dan akan mengkaji sifat kepribadian yang diciptakan oleh golongan yang menindas sistem ini. Penilaian ini akan tumpu kepada kesan kelas, bangsa, seks dan juga status sosioekonomi serta penghasilan individu. Sekian, itu saja video daripada saya. Sekian, terima kasih.